الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, kata dia, syaka ahlul Kufah Sa'dan, yakni Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, fa'azalahu wasta'amala alaihim Ammarah, fashakaw hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli, fa'arsala ilayhi faqala ya Aba Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Faqala amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la akhrimu anha usalli salatay al-isha fa arkudu fil ulayaini wa ukhiffu fil ukhrayaini. Qala dhalika adh-dhannu bika ya Aba Ishaq. Wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah yas'alu anhu ahla al-Kufah, falam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufa, hatta dakhala masjidan li Bani Absih, فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مقتول. أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة، فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن، أو كما قال، متفق عليه. Seorang sahabat Nabi, nama dia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dia menceritakan, kata dia, berlaku satu peristiwa. Penduduk Kufah mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab tentang gubernur mereka yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Masa itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar lantik satu orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas untuk jadi gubernur di Kufah.
rakyat dia, penduduk Kufah berasa tak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mereka pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, mengadu dekat Sayyidina Umar tentang tak suka mereka pada Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar aduan rakyat ni kata tak suka dekat gubernur mereka, fa'azalahu wa ta'amala alaihim Ammar. Yang pertama, Sayyidina Umar pecat dulu Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Lepas tu untuk sementara Sa'ad bin Abi Waqqas kena pecat, Sayyidina Umar lantik Ammar untuk jadi gubernur di situ. Tuan-tuan, kita kena maklum yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia masuk dalam Al-Asharah Al-Mubashiruna bil Jannah. 10 orang yang dijanjikan berita baik, mereka masuk surga terus. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Nabi SAW. Dia ni dilantik jadi gubernur di Kufah. Orang Kufah tak suka ke dia. Oh, pelik. Satu orang sahabat yang dia ni Nabi jamin masuk syurga, ada orang tak suka. Ini satu benda yang cukup pelik. Dan orang hak tak suka dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ni pula kebetulan dia ni jenis boleh duk buat ramai bagi riuh, sehingga seolah-olah kalau dengar keriuh tu macam semua orang tak suka. Ni cerita macam tu. Dengar keriuh kata tak suka dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dengar keriuh tu orang duk ingat semua orang tak suka Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah, bila orang main mengadu ke dia, orang main komplain dekat dia tentang gubernur yang dia lantik, tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sayyidina Umar Al-Khattab apa pun untuk nak menenangkan keadaan, dia pecat dulu orang yang kena komplain ni. Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijamin syurga oleh Nabi SAW ni, Sayyidina Umar pecat dulu dia daripada jadi gubernur, lantik orang lain, satu orang sahabat yang bernama Ammar untuk jadi gubernur sementara di Kufah. Fashakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Golongan yang duk komplain Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia tak suka dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Komplain ni habis semua komplain sampai satu depa kata la yuhsinu yusalli. Depa kata dia ni sembahyang pun tak bagus. Oh. Punya nak perburuk kawan tu sampai kata kawan tu sembahyang pun tak bagus. Sampai dia kata annahu, yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia ni sembahyang dia pun tak elok, tak bagus. Dalam riwayat lain dia kata depa pergi mengadu dekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Depa kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini suka sembahyang akhir waktu. Dia satu gubernur, sepatutnya dia jadi contoh kepada orang Kufah. Tapi dia sendiri, gubernur ni sendiri, sembahyang suka sembahyang lewat-lewat. Dia pergi mengadu kat Sayyidina Umar sampai macam tu. Tak berkenan. Punca dia bukan punca apa, punca tak berkenan. Bila tak berkenan ni, karang bila apa pun, janji cerita kata dia ni tak bagus. Betul tak betul tu soal lain. Soalnya buat cerita dulu, kata dia ni tak bagus. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi pula, dia ni dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Ada orang pergi buat cerita kata dia ni sembahyang akhir waktu. Sayyidina Umar pun tak mau nak bagi keadaan ni jadi tak elok, pecat dulu dia ni. Fa'arsala ilaih. Lepas tu Sayyidina Umar suruh dia main jumpa Sayyidina Umar. Panggil Sa'ad bin Abi Waqqas ni main jumpa Sayyidina Umar. Faqala, Sayyidina Umar kata dekat dia, ya Aba Ishaq. Aba Ishaq ni gelaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Abu Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Ishaq, wahai Sa'ad, sebahagian daripada orang yang kamu duk jaga di Kufah tu mai komplain dekat aku, depa kata kamu ni sembahyang kamu tak berapa baik, kamu suka sembahyang akhir waktu. Faqala, jawab Sa'ad, dia kata amma
ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la akhrimu anha. Dia kata, demi Allah ya Amirul Mukminin, demi Allah wahai Sayyidina Umar, aku semayang daripada dulu sampai lah ni, aku semayang macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang. Aku tak tahulah orang mai kata apa kat kamu, orang tuduh apa kat aku, orang fitnah apa kat aku, itu aku tak tahu. Tapi aku nak bagi tahu dekat kamu, wallahi demi Allah, aku semayang macam yang Nabi semayang. La akhrimu anha, aku tak korang sikit pun. Lagu mana Nabi buat, lagu tu aku buat. Usalli salatay al-isha fa arkudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Contohnya semayang isyak, aku buat macam Nabi semayang. Nabi semayang isyak, 2 rakaat hak mula tu Nabi panjangkan sikit. 2 rakaat hak kemudian tu Nabi percepatkan sikit. Itu cara Nabi semayang. Nabi semayang maghrib, semayang isyak, 2 rakaat hak mula, hak baca derah tu Nabi bagi panjang sikit. Pasal apa? Nak bagi kesempatan pada orang yang dengar bang baru nak mai, pada orang yang baca ayat semayang baru nak ambil ayat semayang, maka Nabi panjangkan rakaat pertama dengan rakaat kedua tu, bagi panjang sikit, nak bagi dan orang dapat semayang berjemaah. Manakala 2 rakaat yang kemudian ni Nabi akan ringkaskan, Nabi akan cepatkan. Nabi buat lagu tu masa Nabi hidup, aku semayang dengan Nabi, Nabi buat lagu tu, lah ni kalau aku jadi imam aku buat lagu tu. Qala, kata Sayyidina Umar, zalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Sayyidina Umar faham. Sayyidina Umar kalau macam tu jelaslah depa ni buruk sangka ke kamu. Sayyidina Umar kata, kalau lagu tu aku faham dah. Orang yang mai jumpa aku yang duk komplain pasal kamu ni tak ada cerita lain. Cerita dia depa ni ada sikit masalah dengan kamu, depa nak burukkan kamu. Tu saja dia kata. Sayyidina Umar faham benda ni. Wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Tak cukup dengan yang tu, Sayyidina Umar Al-Khattab panggil beberapa orang sahabat lain, hantar depa ni sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, suruh pergi balik ke Kufah. Sayyidina Umar kata panggil beberapa orang sahabat lain ikut Sa'ad bin Abi Waqqas balik pergi ke Kufah, tempat Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur. Balik pergi ke sana. Kamu ikut Sa'ad bin Abi Waqqas. Kamu tengok apa yang jadi, kamu dengar apa mereka kata, balik habaq aku. Yas'alu anhu ahlul Kufah. Bila sampai di Kufah, ni orang-orang hak ikut sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia pergi interview orang-orang Kufah. Sa'ad bin Abi Waqqas ada sama. Dia pergi interview orang-orang Kufah ni. Siapa gubernur hampa ni? Dia kata gubernur kami Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni macam mana? Tanya. Jawab hak rakyat ni, falam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yusnuna ma'rufa. Pitanya satu masjid, tidak ada jawapan melainkan semua puji, kata Sa'ad bin Abi Waqqas bagus. Hak pi cerita kata Sayyidina Umar tak ada yang bagus, semua tak elok. Tapi bila pi interview tanya orang ramai hak ada ni, pakat dia kata bagus. Pi betul-betul di Kufah tu, sampai di Kufah tu tanya orang Kufah sendiri, hampa punya gubernur ni bagus tak bagus? Siapa kata bagus? Lah yang mai duk cerita kat Sayyidina Umar ni kata tak bagus. Sayyidina Umar hantar orang dia lagi pi sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, pi tanya depa ni macam mana gubernur yang jaga depa ni, bagus tak bagus? Semua jawab wa yusnuna ma'rufa, semua puji bagus. Gubernur kami Sa'ad bin Abi Waqqas ni bagus, macam tu macam ni, puji belakang. Hatta dakhala masjidan li Bani Absid, sehinggalah sampai satu masjid Bani Absid. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah bin Qatadah yukna Aba Sa'dah. Sampai masjid satu ni, masjid Bani Absid ni, bakit satu orang lelaki-lelaki. Dia ni nama Usamah bin Qatadah, ataupun digelar dia dengan nama Aba Sa'dah. Dia bangkit, dia kata kat depa ni, dia kata ama id nashadtana fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah wa la yaqsimu bis-sawiyah wa la ya'dilu bil-qadiyah. Oh, dia kata hangpa nak tahu pasal gubernur kami, pasal Sa'ad bin Abi Waqqas, mas ni aku nak abang, dia kata.
Sa'ad bin Abi Waqqas ni, gubernur kami ni, dia kata duk suruh orang pergi perang, duk baca hadis Nabi, ayat Quran pasal perang, pasal jihad. Bila pergi perang dia tak pergi. Mula nak cerita buruk lah. Itu dia. Wala yaqsimu bisawiyah. Bila pergi perang, bila orang bawa balik main harta rampasan dan sebagainya, dia bahagi harta rampasan tu tak adil, dia kata. Wala ya'dilu fil qadiyah, dan dia ni bila jatuh hukum tak pernah jatuh hukum secara adil. Ni gubernur kami. Ni yang kata Usamah bin Qatadah ni, dia seorang aja bangkit-bangkit, tak ada yang elok dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Qala Sa'ad duk ada sekali, dia tak kenal pun Sa'ad ni yang dia duduk kata macam-macam ni. Nampak benar ni duk jadi. Dia nak pergi kata kat kawan tu, dia pun tak kenal kawan dia kata tu. Maka dia kata kalau kata hang nak tanya pasal gubernur kami, ni aku nak abang, dia ni tak ada yang baik. Duk suruh orang pergi perang, bila orang pergi dia tak pergi. Bila orang balik harta rampasan perang, dia bahagi, tak adil. Kalau ada masalah, ada kes apa, dia bicarakan kes, tidak pernah berlaku adil dalam perbicaraan. Dia ni yang kata gubernur kami ni, tak ada yang elok pada dia ni. Dia duk kata tu di depan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tak kenal orang hak dia duk kutuk tu depan dia. Qala Sa'ad, maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas depan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia kata depan-depan, dia kata wallahi, dia kata la ad'uwanna bi salatin. Dia kata demi Allah, aku nak minta dekat Tuhan 3 benda dekat dia ni. Dia kata, aku nak minta dekat Tuhan supaya 3 benda kena dekat kawan hak kata kat aku depan-depan. Allahumma in kana 'abduka hadha kadhiban. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya dia ni Usamah bin Qatadah ni hak duk bercakap, duk kata buruk dekat aku ni, kalau sekiranya dia ni bohong bila dia cakap saat ni, qama riya'an wa sum'ah, dia bangkit berdiri bercakap tu dengan keadaan riya', nak menunjuk dekat orang yang ada depan dia, kata dia tak heran dekat gubernur dia. Nak tunjuk, kata aku berani maki dia ni. Kalau dia ni bangkit berdiri bercakap dalam keadaan riya'an wa sum'ah, dalam keadaan riya' dan sum'ah, bercakap besar nak bagi orang dengar, kalau itu tujuan dia cakap, fa'atil umrah, aku minta Tuhan panjangkan umur dia. Wa atil faqrah, tapi biar dia panjang umur dalam keadaan kefakiran, miskin, melarat. Wa aridhu lil fitan, dan aku minta dekat Tuhan supaya Tuhan hidupkan dia panjang umur, miskin dan dalam keadaan terfitnah hidup dia. Wa kana ba'da zalik, dia kata, dan tidak lama selepas itu, idza su'ila yaqulu syaikhun kabir maktub asabatni da'watu Sa'd. Tak lama selepas itu, sungguh macam yang Sa'ad bin Abi Waqqas kata, Usamah bin Qatadah jadi macam yang Sa'ad bin Abi Waqqas minta ke Tuhan. Usamah bin Qatadah tak lama selepas itu dia jadi umur panjang, tua bangka, tak mati-mati. Iza su'ila, bila orang tanya dia, hang ni siapa apa semua, dia jawab syaikhun kabir maktul. Dia kata, akulah orang tua yang terkena fitnah. Dia kata, asabatni da'watu Sa'din, aku telah ditimpa musibah kerana doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, qala Abdul Malik bin Umair ar-rawi an Jabir bin Samurah, fa ana ra'aituhu ba'du. Kata Abdul Malik bin Umair, salah seorang rawi dalam hadis ini, dia kata, sungguh-sungguh aku sendiri, mata aku sendiri tengok Usamah bin Qatadah ni saqata hajibahu an ala ainai, tua sampai pelupuk mata ni jatuh katup biji mata. Ni kening pelupuk mata ni tua terlampau sampai jatuh katup biji mata, sampai buka mata pun tak nampak pasal terkatup dengan pelupuk mata yang meleret turun kerana tua ni. Saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar, kerana terlampau tua, mata pun dah jadi macam tu. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq, dan dia di jalan-jalan dia nampak perempuan dia pegang tangan duk tarik, dia jadi nyanyuk macam tu.
tua jadi nyanyuk, mai orang perempuan lalu pegang tarik tangan dan sebagainya, fayaghmizuhunna, dan depa pula duk buat melawak main dengan dia, depa duk jolok-jolok pinggang buat main-main dengan dia. Dan matilah Usamah bin Qatadah ini dalam keadaan merana dan terfitnah sebegitu rupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis ni ialah jangan cari pasal dengan orang baik-baik. Tutup guru orang yang baik-baik terus cari pasal. Takut kot saat ni dia ni orang yang baik-baik ni satu malam dia baki semayang tahajud, dia semayang hajat, dia angkat tangan minta ke Tuhan, minta tak elok ke kita, binasa kita. Tak usah cari pasal. Benda-benda yang macam ni tak usah cari pasal. Pasal apa? Bila dia main, benda tu menjadi fitnah dalam hidup kita. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan juzuk 4. Kita masih lagi berada pada tafsir surah As-Sajdah, surah Fussilat. Muka surat 31. Muka surat 31 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibi. Dan apabila kami bagi nikmat atas manusia dengan satu nikmat, nescaya berpaling manusia daripada syukurnya. Itu dia. Tuhan kata, Tuhan kata kat kita. Tuhan kata pelik dengan manusia ni. Nama kata manusia ni wa iza an'amna 'alal insan. Apabila kami bagi nikmat dekat manusia ni, a'rada wa na'a bijanibi. Bukan nak bersyukur, sebaliknya berpaling pula daripada syukur. Tuhan kata pelik dengan manusia ni. Aku buat dia, aku bagi kat dia hidup, aku bagi nyawa ke dia, aku bagi kesihatan kat dia, aku bagi rezeki dekat dia, aku bagi macam-macam dekat dia. Dia terima nikmat yang aku bagi, tapi dia balas balik dengan engkar aku. Dan berpaling manusia itu pergi jauh daripada syukur dengan sekaliannya dan zatnya. Itu dia. Bukan setakat kata tak bersyukur dengan Tuhan, lawan Tuhan pula. Ni yang kata manusia. Firman Allah, wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Dan apabila kena akan dia kejahatan, maka ia ampunya baca doa yang panjang-panjang. Allah. Tuhan kata manusia ni pelik. Bila aku bagi nikmat dekat dia, aku bagi kesenangan dekat dia, dia lagi bantah dekat aku. Bila aku bagi susah, doa punya panjang. Pelik manusia ni. Orang bagi nikmat, patut syukurlah dekat Tuhan. Junjung tinggilah apa yang Tuhan suruh buat sungguh-sungguh. Hak Tuhan larang tak sadut teringin nak buat, itu sepatutnya. Yang kata syukur ni, bukan kata Alhamdulillah saja. Sebaliknya, tunjuk syukur kita tu dengan junjung perintah Tuhan. Tuhan suruh apa pun dalam Quran kita buat. Itu tanda kita syukur. Ni Tuhan bagi nikmat, tak bersyukur. Bila Tuhan bagi susah, masa itulah ambil ayat semayang, dia kecut jari. Semayang ni bangkit, semayang malam, doa, angkat tangan, hapus kepala punya doa. Tuhan kata dalam ayat ni, wa idza massahu syarru, apabila menimpa dia kejahatan, benda-benda yang tak elok kena dia, fadhu du'ain 'arid, maka dia mulalah doa dengan doa yang panjang-panjang. Tuan-tuan, Tuhan ni dia buat kita. Dia buat kita, dia kenal kita. Kita ada anak, kita kenal perangai anak kita ni. Kita kenal. Tak sah duk main buat lembek tengkok, tak sah duk main buat bercakap, kita kenal. Dia ni akal dia nak apa, kita kenal. Pasal apa? Pasal dia anak kita. Ni ke pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia Tuhan kita. Dia buat kita, dia tahu perangai kita ni. Yang kata manusia ni, dia kata bila bagi nikmat, tak bersyukur. Bila tarik nikmat, masa tu doa ni, sampai teriak-teriak, minta ke Tuhan. Firman Allah, qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bih. Kata olehmu wahai Muhammad bagi kafir-kafir ni, khabar oleh kamu akan aku, jika ada Quran itu daripada Allah turunnya, kemudian kamu kufur dengan dia,
maka sudah tentulah kamu terlebih dalalah daripada orang lain. Allah suruh Nabi Muhammad pergi kata dekat kafir Quraisy Mekah ni. Kafir Quraisy Mekah ni Arab. Dia faham Quran. Nabi Muhammad tu pun Arab Quraisy. Hak duk lawan Nabi tu pun Arab Quraisy. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Hak duk lawan Nabi tu, mereka dengar Quran, mereka faham. Allah suruh Nabi Muhammad ni pergi jumpa ni hak duk lawan Nabi, hak duk kata macam-macam ke Nabi ni, sedangkan depa faham Quran, pergi kata dekat depa, ara'aitum in kana min indillah summa kafartum bih. Apa pendapat kamu kalau sekiranya benda hak kamu duk kata tak betul ni, betul-betul Tuhan yang buat turun, hangpa nak kata apa? Sebab kafir Mekah, depa kata Quran tu Nabi reka. Depa kata Nabi reka. Tuhan suruh Nabi pergi tanya mereka. Baiklah ni aku nak tanya hampa. Katalah Quran ni bukan aku reka. Tuhan yang buat turun sungguh. Yang hampa duk lawan Quran ni, hampa nanti jadi macam mana? Kita tanya mereka tak? Firman Allah, man adallu mimman huwa fi syiqaqin ba'id. Tiada seorang yang lebih balalah, yang lebih sesat daripada mereka yang ia pada menyalahi, yakni yang jauh daripada jalan agama yang betul. Tuhan kata tak ada lah manusia hak paling sesat ialah manusia yang sengaja pilih untuk nak sesat daripada jalan betul. Jalan betul dia ada depan mata. Islam dia ada depan mata. Quran dengan hadis Nabi dia ada depan mata. Tak mau ikut. Dia nak rongkah ambil jalan lain. Ini orang paling sesat. Kalau Quran tak ada, hadis Nabi tak ada, maka dia hidup teraba-raba. Maka dengan kerana hidup teraba-raba dia jadi sesat, tak apa bila. Ni Quran tu ada, hadis Nabi tu ada. Tu ada terang-terang depan mata. Dah faham dah apa Quran kata, apa hadis Nabi kata. Faham dah, saja tak mau ikut, nak pergi buat hal lain. Tidakkah ini manusia paling sesat? Tuhan kata. Firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Lagi kami perlihat akan mereka itu akan segala dalil tanda keesaan kami. Dan tanda kekuasaan itu pada segala pihak, yakni langit, bumi, daripada matahari, bulan, bintang, malam, siang, angin, hujan, buruk, kilat, lintang, tumbuh-tumbuhan kayu, bukit, laut dan lain-lainnya. Semua itu tanda kebesaran Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala kata tengok semua tu, itu tanda kebesaran Tuhan. Tuhan dia nak orang ribut mai, negeri mana kena nasib. Tuhan nak ramai banjir, mai kena, negeri mana kena nasib. Guruh, kilat, petir, semua ni adalah turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan suruh pi, dia pi. Siapa kena, itu nasib dia. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi anfusihim, dan tanda kekuasaan Allah pada diri mereka pula ialah daripada latif perbuatan Allah, dan elok hikmatnya pada kejadian manusia, hingga terlebih elok daripada bulan dan sekalian yang ada di dalam bumi dijadikan Allah untuk manusia. Yakni hendaklah kita fikir, kita rundin pada kejadian langit bumi dan barang yang ada di antara keduanya, dan kejadian manusia yang menunjukkan atas keesaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah duk tengoklah langit, bumi, bulan, bintang apa semua ni jauh sangat. Tuhan kata wa fi anfusihim, tengok diri sendiri sudah. Cukup dah untuk nak terang tanda kekuasaan Tuhan. Saya pergi hospital. Saya pergi satu hospital swasta baru ni. Pergi bawa satu keluarga, satu ahli keluarga pergi buat CT scan. Allah, teknologi lah ni, CT scan, MRI apa semua ni macam-macam. Kalau dulu takat X-ray aja. Kita pergi X-ray dada, ambil gambar filem hitam tu duk tengok. Tulang mana bengkak ke, tulang mana patah, datang mana jadi ada ketumbuhan ke apa ke. Lah ni X-ray ni pun tak mau dah. Command dah X-ray ni. Lah dia main teknologi baru satu, dia panggil CT scan. Kalau kata nak X-ray dada, nak scan apa ada dalam dada, dia suruh masuk dalam satu gelung tu, gelung pula gitu je. Masuk tu, dia pusing cahaya tu, pusing tu, dia ambil gambar badan kita keliling. Buat keluar main gambar hidup, boleh duk nampak jantung bergerak apa semua boleh nampak. Dan gambar tu pula dia boleh cuci, lebih terang daripada X-ray lagi. Sekali buat 500 ringgit.
Bila X-ray duk suluh tengok tak apa nak clear, dia kata yang ni kena buat CT scan. Pergi buat CT scan pula RM500, keluar gambar nampak clear. Sementara duk tunggu orang duk buat CT scan tu, saya duk tengok ke dinding-dinding hospital tu, tuan-tuan. Dia tunjuk gambar kepala manusia saja. Tengok wiring dia kita takut. Kita tengok wiring kereta pun kita takut dah. Wiring kereta ni, wire hak kereta pakai ni, hak nak pi ke power window, hak nak pi ke lampu, hak nak pi ke horn, hak nak pi. Tengok wiring kereta ni pun, kalau orang hak baru mengaji wiring ni, tarik-tarik keluar belungguk wire tu, dia kata tinggal dah. Dia semak perut dah. Tuan-tuan, tengok wiring sistem saraf dalam kepala manusia saja. Kita tengok wiring hak Tuhan buat bagi satu manusia. Dahsyat. Tiap-tiap satu saraf tu dia ada kerja dia. Tiap-tiap satu saraf ada ribu saraf kita ni, ada ribu dalam kepala saja. Tiap-tiap satu tu ada kerja dia. Kalau satu tak jalan, jam kepala kita. Tuhan buat dari segi engineering, dari segi kejuruteraan, Tuhan buat manusia tak boleh buat seumpama tu. Belum cakap hak pergi buat MRI lagi, hak masuk dalam terowong tu. Masuk dalam terowong tu, tarik keluar balik, RM750. Dia cerita daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Apa penyakit dia ni? Penyakit dalam kepala apa, dalam dada apa, nu sampai ke tapak kaki, sampai apa buah pinggang apa semua. Sekali surung tarik keluar RM750 tu cerita semua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan manusia macam tu, punya rumit, punya kompleks kejadian manusia ni. Allah suruh kita tengok benda ni. Allah kata wa fi anfusihim, tengok dalam diri mereka sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hampa pergi buat kajian tentang benda ni, hampa tahu Tuhan yang buat hampa ni hebat dia macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, hatta yatabayyana lahum annahu bukan annaha. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga nyata bagi mereka itu bahawasanya Quran itu sebenar turun daripada Tuhan. Itu dia. Bila manusia perhati semua benda ada keliling dia, last sekali manusia akan kata, sungguh memang Tuhan dah punya perjalanan ini semua. Yang mengkhabar dengan bangkit kubur dan hisab dan seksa, maka dia seksa segala kafir itu atas kufur mereka itu akan Quran dan kufur dengan yang bawa datang oleh Quran itu sendiri. Itu dia. Bila dia baca ni semua, dia akan yakin bahawa semua hak Tuhan punya. Ni dunia hak kita hidup ni Tuhan punya, mati masuk kubur, kubur tu Tuhan punya. Alam dunia ni Tuhan punya, alam barzakh tu Tuhan punya, alam akhirat itu Tuhan punya. Kita duduk dalam perut mak dulu nu, alam arwah tu Tuhan punya. Kita belum jelma dalam bentuk manusia, duduk dalam bentuk roh tu pun alam Tuhan punya. Terbit keluar main alam dunia ni Tuhan punya. Mati masuk kubur alam barzakh Tuhan punya. Bangkit di padang mahsyar itu alam akhirat Tuhan punya. Tak ada tempat yang bukan Tuhan punya. Mana pun hak Tuhan punya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia boleh buat apa saja. Dalam kubur tu saja dia boleh buat 1001 benda. Daripada masuk dalam kubur, dia nak bagi sempit ke, dia nak bagi luas ke, dia nak hantar malaikat muka nakir ke, dia nak buat main ulang bisab'ina tinnina dengan 70 ekor ulang seumpama naga besar ke, dia buat main sujaul aqra ke, apa pun Tuhan boleh buat main. Kerana alam kubur tu Tuhan punya. Nak bangkit esok di padang mahsyar, dia nak bagi satu kaki, atas kaki itu berdiri lagi berapa ribu kaki, itu Tuhan boleh buat. Kerana alam akhirat Tuhan punya. Dia nak bagi kita tunggu lama ke, dia nak bagi kita saat aja tunggu, boleh terus pergi hisap amalan kita, Tuhan boleh buat. Lama ke saat ke, Tuhan boleh buat. Pasal dia punya. Allah nak buat main neraca yang nak timbang amal manusia. Allah nak buat titik siratal mustaqim itu lebar ke, sempit ke, kecil ke, luas ke, tajam ke, tumpul ke apa, Tuhan boleh buat kerana dia punya. Tuhan nak bagi kita berjaya lintas ke, Tuhan nak bagi kita terleceh jatuh ke, Tuhan nak bagi cakok besi
di tepi titi siratal mustaqim tu cakap kita ke tak ke apa ke semua, Tuhan boleh buat kerana dia punya. Ni yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kat kita dalam ayat ni. Dia kata semua ni hak Tuhan punya. Kalau kamu tak mau ikut Tuhan, kamu tak tahu nak duduk tang mana. Sebab semua hak Tuhan punya. Firman Allah awal bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dan tidakkah memadai dengan Tuhan engkau itu bahawa Allah atas tiap-tiap sesuatu maha mengetahui. Yakni tidakkah memada mereka itu, yakni kafir, pada benak engkau, yakni benak Muhammad itu, bahawa Tuhan engkau tiada gaib daripadanya oleh sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala kata, tak bolehkah hampa nak terima Nabi Muhammad ni sebagai Nabi? Pasal hampa bantah ni, aku tahu semua, Tuhan kata. Tak bolehkah nak terima? Takkan kerana Nabi Muhammad hampa nak jadi kufur? Tuan-tuan, Yahudi, dia ikut kitab Taurat. Bila Allah bangkitkan Nabi Isa, Yahudi tak boleh terima Nabi Isa. Pasal apa? Pasal dia tak mau tinggal kitab Taurat. Dia tak mau ikut kitab Injil. Menolak kitab Injil dan nak pakai Taurat itu menyebabkan mereka jadi sesat. Sebab bila main Injil, syariat Taurat dibatalkan. Kena ikut Injil. Itu Yahudi. Lepas tu pula bila main Nabi Muhammad, main Quran. Tak mau ikut Nabi Muhammad, tak mau ikut Quran, nak ikut Taurat juga. Dua kali mereka ni buat silap. Nasara ataupun Nasrani ni pula, mereka ni bila main kitab Injil, Allah buat turun Injil kepada Nabi Isa, mereka ikut. Tak apa lagi cakap tu. Bila main Nabi Muhammad SAW, Allah buat turun Quran, tak mau ikut Quran, nak ikut Injil juga. Start daripada tu, rosak pula Nasrani. Mereka tak mau ikut ni pasal apa? Adakah kerana dalam Taurat dan dalam Injil tak sebut tentang Nabi Muhammad? Dah, dalam Taurat pun sebut terang, dalam Injil pun sebut terang tentang akan bangkit satu Nabi akhir zaman, nama Nabi itu Ahmad ataupun Muhammad. Dalam Taurat sebut, dalam Injil sebut. Yang kata Yahudi ni, mereka baca dalam Taurat tu sebut tentang kedatangan Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad mai, mereka tak pakai. Yang kata Nasrani ni pun dalam Injil sebut tentang kedatangan Nabi Muhammad. Bila mai Nabi Muhammad, tak pakai. Maka dengan kerana tu, mereka jadi sesat. Tuhan kata tak bolehkah hampa terima yang Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman? Tak bolehkah? Kalau hampa terima, apalah masalah bagi hampa semua? Apa masalah nak terima Nabi Muhammad sebagai Nabi ni? Tak ada nak rugikan mana? Pasal apa yang hampa tak mau terima? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala tu bukan illa, ala, alif lam alif, ala, dia buat illa tu. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ketahuilah olehmu bahawasanya mereka itu masih syok hati mereka itu daripada hal bertemu Tuhan mereka itu pada hari kiamat. Itu dia. Punca dia pasal apa? Pasal tak pernah percaya. Kata kita ni lepas mati so ada lagi cerita. Tak pernah percaya. Kerana engkar mereka itu akan hidup hari kiamat. Mereka tak percaya. Kata lepas mati nak hidup balik, tak percaya. Tapi kadang pelik juga. Perempuan ni mereka kata tak percaya. Tapi bila mati, bawa macam-macam. Dengan kereta buat pada kertas lah. Bawa sampai lemari. Saya buat pun bawa pergi. Kan? Bawa rumah pada kertas lah, apalah semua. Lepas tu dalam nubuh kertas macam-macam color. Kenun-kenunnya kalau merah ni duit RM10. Kalau hijau ni duit RM5. Mai kalau ungu ni duit RM100 kan. Kalau tak percaya, tapi duk buat dia tu pasal apa? Jadi celang. Kan? Macamnya ni yang duk bawa ni kereta kertas, rumah kertas, lemari solek kertas apa semua ni pasal apa? Dia kata ini bawa pergi bakang-bakang di sana. Esok kira lepas bakang tu dia jadi baru di sana. Jadi abang dia ni nak bunuh. Jadi makna orang percaya jugalah esok tu ada satu hidup lain pula. Percaya jugalah. Dia tak mahu nak mengaku lah dia senang. Ni yang bawa kertas-kertas kala buh sekali dengan mayat dalam tu ni pasal apa? Dia kata ni kira sopan duit lah sana esok nak belanja, nak beli, nak apa, nak buat kerang buih ke apa kan. Nak kata tak percaya, nampak lagu macam percaya. Nak kata percaya, cara tu macam tak percaya. Dia gitu.
Hak jelas ni Islam. Islam jelas. Islam percaya. Habis cerita. Tapi Islam kata bila mati tak boleh bawa. Jenis-jenis benda boleh guna atas dunia tak boleh bawa. Tak payah bawa lah pergi sana pisau-pisau lipat tak gaduh bawa. Apa pun tak gaduh bawa. Duit ringgit apa pun tak gaduh bawa. Dia suruh bawa apa? Bawa amalan aja pergi sana. Atas dunia ni sebelum pergi sana atas dunia dia suruh buat dua benda aja. Satu, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi ke orang supaya orang beramal dengan ilmu tu, selagi dia beramal kita boleh pahala. Dan yang ketiga, kalau boleh bagi adalah anak yang soleh, boleh doa kita abang kita duduk sana sini. Islam abang lagu tu. Duit ringgit tak gaduh bawa, apa sijil, apa pingat, apa semua pun tak gaduh bawa. Rupa parah tak gaduh handsome, apa pun tak gaduh. Lagu mana hang, lagu tu mati, lagu tu pergi. Sana esok kita kira apa yang kamu buat semasa di atas dunia. Islam punya ajaran cukup cantik, jelas. Orang miskin pun boleh buat, orang kaya pun boleh buat. Semua orang berhak untuk nak dapat senang di sana. Dengan syarat dia buat tiga benda tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala innahu bikulli syai'in muhit." Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Taala dengan tiap-tiap sesuatu itu meliputi ilmu dan qudrat, maka tidak luput akan dia oleh sesuatu. Allah Taala ni dia cover semua. Pengetahuan dia ni meliputi semua. Benda hak jadi dah dia tahu, tak jadi lagi dia tahu, 10 tahun lagi nak jadi dia tahu, hari kiamat betul-betul nak jadi hari apa, berapa hari bulan Tuhan tahu, bila jadi tu bukit mana nak tercabut, nak terbang dulu Tuhan tahu, semua Tuhan tahu secara detail, Tuhan tahu. Dahsyat yang kata Allah Subhanahu wa taala ni, Tuhan Maha mengetahui. Kita masuk surah Asy-Syura Makkiyah. Dia kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim ain sin qaf. Itu dia kena baca tu ha 3 harakat, mim 6 harakat, ain 6 harakat, sin 6 harakat, qaf 6 harakat. Kalau tak ada nafas, menitik suara kita tuan-tuan. Dan dia menitik suara tuan-tuan. Ini yang kata Quran. Ada bertak kerti dia baca ham. Pakai macam tu. Asa. Merenti lagu tu. Allah kita ni duk jampi siam apa pula. Dia tak punya Quran. Dia tak punya Quran. Kau tak kerti. Tak pernah mengaji. Quran ni tuan-tuan. Quran ni belajar dia kena musyafahah dan talaqi. Musyafahah maksudnya duduk depan guru tengok syafatain, tengok dua bibir mulut guru sebut macam mana. Tengok mulut dia buka katuk. Dia kena tengok lagu tu mengaji Quran ni. Musyafahah. Talaqi maksudnya mesti berjumpa guru. Tak boleh pakai beli kaset muqaddam dengar di rumah, tak boleh. Tak sah mengaji Quran macam tu. Jadi bila duduk depan baru kita nampak guru sebut macam mana. Bismillah, dia mulut dia buka katuk apa semua. Ni yang kata Quran ni. Baik, jadi huruf-huruf pendek ha, mim, ain, sin, qaf tadi ni dia kata Allahu a'lam bi muradih. Dia kata Allah lebih tahu dengan maksud dia, dengan kehendak dia. Apa maksud wallahu a'lam? Siapa pun tak tahu. Macam-macam tafsiran ulama, ada kata lagu tu, ada kata lagu ni. Last sekali capai kata sepakat, kita pulang benda ni dekat Tuhan lah. Tuhan lebih tahu apa yang dia nak dengan huruf-huruf waktu. Firman Allah, kadzalika yuhi ilaika wa ila allazina min qablika Allahul azizul hakim. Seumpama demikian itu, mewahi kepada engkau dan kepada segala rasul yang dahulu daripada engkau itu oleh Allah, Tuhan yang al-azizul hakim, yang menang pada miliknya lagi yang pandai pada perbuatannya. Itu dia. Dia kata inilah yang dikatakan ayat Quran macam itulah. Macam yang Allah buat turun tu macam itulah ayat Quran. Apa yang Tuhan nak ada dalam Quran. Itu maksudnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya, yakni bagi Allah barang yang dalam 7 lapis langit dan barang yang ada dalam bumi. Semua hak Tuhan. Kalau atas dunia Allah ni nampak macam Tuhan bagi kat kita sikit kekayaan. Hak Tuhan punya, bukan hak kita. Hak Tuhan punya. Maka gunalah hak Tuhan bagi itu pada jalan Allah. Dia macam tu. Milik Allah dan kejadiannya dan hambanya. Maksudnya semua benda yang ada dalam alam ni, 7 lapis langit. Tuan-tuan ni musim Isra' Mi'raj lah ni.
kan musim Isra' Mi'raj. Orang duk cerita pasal Isra' dan Mi'raj Nabi SAW pada malam 27 Rejab. Allah hantar malaikat Jibril kopak bumbung rumah. Kopak bumbung rumah Nabi, ambil Nabi pergi tepi Kaabah. Sampai di tepi Kaabah, Jibril operate dada Nabi, ambil buat keluar hati. Ambil buat keluar hati Nabi, basuh dengan air Zam-Zam. Lepas tu pasang balik hati itu masuk dalam dada Nabi, dituangnya hikmah dan iman masuk dalam hati Nabi. Jibril tangkap balik dada Nabi jadi macam biasa balik. Kemudian Jibril bawa Nabi mengendarai satu ekor binatang yang dinamakan burak. Binatang ni seakan-akan kuda. Sekali dia lompat, sejauh mata memandang kelajuan dia. Sampai ke Baitul Maqdis, turun semayang 2 rakaat dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW dibawa terus nak pergi ke Sidratil Muntaha, melepasi 7 lapis lagi. Tiap-tiap selapis dengan cerita-ceritanya. Sampai di Sidratil Muntaha, tempat berhenti. Sidratil Muntaha tu tempat berhenti. Jibril kata dekat Nabi, Jibril kata, wahai Muhammad, aku sampai dekat ni aja. Aku tidak boleh melepasi garisan itu. Kamu sahaja yang masuk pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi balik, Nabi tak reti nak cerita macam mana keadaan Nabi ketika berada di dalam majlis bersama Allah Subhanahu wa taala. Tak reti nak cerita. Tak tahu nak abang macam mana. Cuma Nabi kata, aku duduk dalam satu majlis yang gilang gemilang, yang diri aku diseliputi, yang diseliputi dengan kenikmatan yang aku tak tahu nak abang macam mana. Cuma yang pastinya Allah Subhanahu wa taala perintah aku suruh sembahyang 50 waktu pada mulanya, yang kemudiannya sampai tinggal 5 waktu. Tetapi 5 waktu kemudian aku dibawa balik dan aku sampai di tepi Kaabah, sedangkan sebelum subuh lagi pada masa itu. Yang kata Isra' dan Mi'raj macam tu. Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk tanda-tanda kebesaran dia. Nabi SAW adalah orang yang mula-mula melepasi lapisan-lapisan langit ni sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, dia kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya, yakni bagi Allah, barang yang ada dalam 7 lapis langit dan barang yang ada dalam bumi. Dalam bumi ni minyak ke, emas ke, apa ke, semua benda yang ada dalam bumi hak Tuhan punya. Tuhan kata. Maka milik Allah, semua Tuhan Allah, dan kejadian, maksudnya Tuhan yang bagi jadi semua benda ni. Semua ni Tuhan bagi jadi. Tuan-tuan, kita duk cerita kita atas bumi, atas ada langit aja. Rupa-rupanya ada detail punya cerita lagi. Antara kita dengan langit ni ada pula lapisan ozon lah, apa dah semua pun Tuhan buat. Semua Tuhan yang bagi jadi. Bila lapisan ozon ni makin menipis pula ni, kajian yang orang buat ni, kajian sains ni kata, bila lapisan ozon ada ni makin menipis, maka pancaran ultraviolet, ultra ungu ni boleh mai kena kulit manusia, maka makin ramai manusia kena sakit kulit. Bila kita dengar kajian-kajian yang manusia dah buat lah ni, makin kita ingat dekat Tuhan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tuhan buat semua ni cukup cantik. Pasal apa ni lapisan ozon ni semua duk menipis, apa semua jadi tak ada ni, pasal apa? Bima kasabat aidinna. Semua ni punca daripada tangan manusia sendiri. Manusia itu buat macam-macam aktiviti atas muka bumi ni, yang aktiviti itu akhirnya menyebabkan ozon makin menipis. Akhirnya sakit kulit. Tuan-tuan tengok macam-macam orang sakit kulit lah ni. Macam-macam orang sakit kulit. Takat korap naik di pungkak orang tak tahu. Allahu akbar, dia naik habis sampai ke muka, sampai ke apa. Ni yang kata sakit kulit Tuhan bagilah ni. Satu sahabat dia kena sakit kulit, masuk tak tahu habis pakar dah. Tu sahabat lah pakar tahu mana dia pergi dah. Kita baru nak habaq kat dia, kita kata ni, depa kata dekat Kulim ada satu, dia kata saya pergi dah. Kita kata klinik mana, dia sebut nama tu betul memang ada, kita nak habaq, dia pergi dah. Dia kata ustaz, dia kata takat-takat Kulim, takat-takat Pulau Pinang, takat-takat Kedah, tu cerita kat saya lah. Saya pi ni, dia kata sampai pakai kulit di India, saya pi. Oh, kita dengar ngak tu tak mau sembang apa. Kita baru nak habang India di Malaysia ni jadi doktor. Dah. Dia kata pakar kulit dia kata hak paling hebat di India di Madras. Ada satu pakar kulit, dia kata profesor dia ni, dia kata.
Profesor, orang nak jumpa ni panjang berderet, dia kata. Daripada pagi dia buka sampai malam. Orang jumpa ni tak habis. Semua pasal sakit kulit. Saya pergi dah ustaz. Dia kata beratok ni sampai ketang kaki. Pergi beratok ni sampai ketang kaki. Beratok nak masuk jumpa yang kata profesor pakar kulit di India ni. Ustaz saya dah pergi dah. Dia kata. Tuhan tak mau izin ustaz dia kata. Lah balik main masuk hospital Kuala Lumpur, dia kata masuk pergi di situ duk ingat kita ni teruk. Saya kata teruk tuan-tuan, dia jadi sakit kulit ni bila dia nak ambil ayat semayang ni teriak. Nak ambil ayat semayang ni teriak. Nak buat macam mana? Kulit ni dia bila dia jadi kerupin, bila gerak sikit koyak. Terkoyak berdarah. Bila berdarah pergi kena ayat semayang, Allahu akbar, dia kata ayat mata meleleh nak ambil ayat semayang, tak tahu nak abang sakit. Masuk pergi hospital, dia kata duduk tengok sebelah kaki kita, dia kata dengan buh tirai ngapa sampai tak boleh tengok. Dia ni lagu mana pula dah, kata wat sakit kulit. Duduk dengar bunyi teriak aja balik tirai tu, dia kata sekali-sekali doktor mai dia tarik tirai tu buka, kita pun curi tengok ustaz. Dia kata daripada hujung kepala sampai hujung kaki nanah duk meleleh. Dia kata saya syukur dekat Tuhan saya tak jadi macam tu. Dia kata duk berasa kita ni teruk sangat dah. Dia kata pergi tengok sebelah lagi teruk tu ada. Allahu akbar, dia kata tengok macam tu, alhamdulillah lah Tuhan bagi kat aku tahun ni. Dia kata muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bagi tahu dah ni semua Tuhan yang atas semua. Firman Allah subhanahu wa ta'ala wa huwal aliyyul azim, dan dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Tuhan kita ni Masya Allah cukup hebat, maha tinggi maha besar segala-gala. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna, maka hampirlah 7 lapis langit itu pecah sekalian daripada pihak atas mereka itu. Tiap-tiap satu jatuh atas yang mengiringinya daripada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu ketika kata orang kafir, ittakhazallahu walada, telah ambil Allah akan anak. Yakni ketika orang kafir kata ittakhazallahu walada itu, hampir-hampir 7 lapis langit nak runtuh kerana hebatnya perkataan ataupun tuduhan yang tidak layak dikatakan pada Tuhan itu. Langit hak nampak 7 lapis tu duk hebat tu. Langit hak nampak 7 lapis di atas hadu nampak kukuh tu, langit tu Allah kata dalam ayat ni hampir-hampir runtuh langit tu. Kerana apa? Kerana ada manusia atas dunia ni sanggup tuduh kata Tuhan ada anak. Bila manusia pergi kata ittakhazallahu walada, Tuhan kita ni ada anak, bila dia kata macam tu, langit hak kukuh tu bergoyang macam nak runtuh atas satu-satu. Nak tunjuk kata marahnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila orang syirikkan dia, mengatakan dia ada anak. Nasrani dia kata waqala Isa bin Allah, dia kata Isa tu anak Allah. Yahudi pula kata Uzair bin Allah, Uzair pula dah anak Allah. Nasrani sepeda Isa tu anak Tuhan. Dia tak tahu tiap-tiap kali dia sebut, tiap-tiap kali itulah langit nu bergoncang macam nak runtuh. Tak boleh terima kata Allah ni ada anak. Yahudi sepeda Uzair tu dia kata anak Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, sedangkan segala malaikat mengucap tasbih mereka itu dengan puji Tuhan mereka itu. Ada buat onak atas dunia ni manusia. Ada buat pasal atas dunia ni manusia. Ada bagi Tuhan murka atas dunia ni manusia. Sedangkan satu lagi makhluk Allah yang bernama malaikat, malaikat ni tak pernah pun buat benda yang menyebabkan murka Allah. Sebaliknya yang kata malaikat ni wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, yang kata malaikat ni hari-hari mengucap tasbih, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni yang duk buat pasal di atas dunia ni. Firman Allah wa yastaghfiruna liman fil ardh, dan minta ampun mereka, yakni malaikat itu, bagi mereka, bagi manusia yang dalam bumi, daripada segala orang-orang yang beriman. Bila ada manusia atas muka bumi ni duk kata ke Tuhan macam-macam,
Malaikat pula on behalf kita, bagi pihak kita minta ampun kat Tuhan. Bila dengar manusia cakap sesuatu yang menyebabkan Tuhan murka, malaikat minta ampun dekat Tuhan. Ya Allah, ampunkanlah manusia ni, depa jahil, sebab tu depa kata macam tu. Malaikat ni tuan-tuan. Manusia atas dunia ni apa dia tak kata kat Tuhan? Manusia lah, kita pukul manusia seluruh lah. Ni berita harian berapa hari lepas, kata saya pun tak tengok. Orang Alor sedang beritahu semalam. Berita harian. Kata di mana? Di Amerika ke Yahudi ke apa, kata kencing atas Quran. Dia pesan dekat dia suruh potong, suruh abang tu saya nak tengok. Kata. Saja buat. Dia kata betul ya? Betul ke Quran ni kitab suci orang Islam? Betul ke? Betul ke? Ni tengok kata dia nak kencing. Dia kencing atas Quran. Katanya benda tu masuk dalam berita harian. Kalau tuan-tuan ada baca lah dalam 3-4 hari lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manusia lah tu. Tak saya kira lah dia bangsa apa, agama pun, saya kira manusia lah. Ni yang kata manusia ni, dia boleh buat sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampun bagi segala awliya. Lagi amat rahim kepada mereka itu. Nama kata Tuhan ni pula, manusia buat sampai macam mana pun, takdir kata satu hari, manusia ni berasa dia tersilap, dia minta ampun ke Tuhan. Tuhan sedia mengampunkan dia. Yang kata Tuhan kita ni. Apa yang manusia tak buat ke dia? Tuduh kata dia ada isteri, tuduh Maryam tu isteri Tuhan. Pasal apa? Pasal Maryam ni satu orang yang bersih, suci. Allah takdirkan dia mengandung dan melahirkan anak dia Isa. Oleh kerana dia ni suci, dia tak ada suami tapi boleh mengandung, boleh beranak, tak silap dah dia ni bini Tuhan. Dituduh macam tu pula. Bergegang langit 7 lapis. Bila lahir Nabi Isa alaihi salam pula, dia kata mai dah anak Tuhan kat kita ni. Bergegang langit 7 lapis. Pun macam tu, dia kata kalau takdir, kata puak-puak ni satu hari esok berasa silap apa dia duk buat ni. Entah mustahil tak? Mustahil tak orang-orang yang kuat memusuhi Islam ni satu hari jadi orang Islam, jadi orang kuat Islam? Mustahil tak? Tak mustahil. Kuasa Tuhan. Tak mustahil. Tu pemberita hak pidu apa dengan kena tangkap dengan Taliban tu. Siapa pernah mimpi kata dia ni lepas dibebaskan masuk Islam? Allah nak buat macam mana? Allah nak buat macam mana? Saya baca satu majalah apa orang perempuan saya beli pun, Cermin ke apa, ada satu majalah kecil-kecil ni, Cermin kot nama. Cerita dalam tu tentang satu saudara baru. Dia asal daripada agama, daripada Hindu. Dia pernah tampang adik-beradik dia kerana masuk Islam. Dia kata dia dengar-dengar, dia tak boleh tahan marah. Dia kata dia bagi pang, kata sebiji. Kemudiannya dia masuk Islam. Kemudiannya dia masuk Islam. Dia kata dia masuk Islam bukan kerana apa? Kerana dengar bang. Bukan kata baru dengar. Duk dengar selalu dah tapi tak pernah jadi apa. Tapi satu hari tu Tuhan nak bagi hidayah dekat dia. Bang hari tu mai satu macam berasa dalam hati dia. Kemudiannya dia masuk Islam. Cerita dalam majalah tu. Buah gambar dia muka depan majalah tu. Dia kata saya biasa tampang orang kerana orang masuk Islam. Dia kata hari ni dia kata Tuhan ambil saya jadi orang Islam. Dia jadi orang Islam tuan-tuan. Dia pergi mengaji sampai dapat 4 senawi. Dan sekarang ni dia pendang Allah. Kita Islam pada asal ni tak senawi-senawi pun daripada dulu. Kan? Dia masuk Islam 4 senawi. Contoh pernah dengar cerita tentang Ustaz Husin Yi? Serupa juga. Masuk Islam, lah pergi mengaji sampai graduate daripada Universiti Madinah. Hari ni boleh baca ayat Quran dengan fasih, dia boleh terang pula ayat yang kita duk biasa dengar tu, dia boleh terang dengan kupasan yang kita rasa puas telah ayat dia. Ayat tu kita duk dengar selalu. Banyak ustaz duk kupas ayat tu, tapi kita dengar biasa. Sekali kita dengar dia kupas ayat tu, berasa sedap, berasa sempurna, berasa ya Allah. Tuhan bagi, tuan-tuan. Ni yang kata hidayah. Tuhan dia nak bagi ke siapa, dia boleh bagi.
Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ni, ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah dia ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Buat salah macam mana pun Tuhan kata, kalau kamu mati, kamu mai menghadap aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, aku sediakan keampunan sepenuh bumi, Tuhan kata. Kalau kamu mati, kamu mai menghadap aku, kamu membawa dosa mencicah langit, ananas sama, dia kata. Dosa kamu tu kalau susun, kalau timbun-timbun sampai tepuh langit, kamu mai jumpa aku menyediakan keampunan kepada kamu mencicah langit. Kalau kamu mai kat aku, kamu nak bertaubat, kamu nak habaq kata kamu menyesal atas dosa-dosa silap kamu, kalau kamu mai kat aku berjalan, aku pi kat kamu berlari, Tuhan kata. Tuhan nak habaq kata dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni lagi nyawa tak mai gara-gara, lagi tu pintu taubat duk buka, tunggu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala marah sungguh kepada mana-mana orang yang kata dekat satu orang yang lain, dia kata hang Tuhan tak ada nak ampun hang. Tuhan marah ke orang yang kata ni. Tuhan kata dalam satu hadis kursi, Tuhan kata siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama aku bahawa aku tidak akan ampunkan manusia, Tuhan tanya macam ni, siapa ni yang berani piduk kata aku tak akan ampun orang yang berdosa? Siapa dia berani nak kata aku tak ampun dosa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak, kita kadang-kadang kita marah kat satu orang, kita cakap ikut jelabat mulut kita. Marah kan, marah punya pasal kita kata hang ni teruk betul lah, hang ni hang mampu esok hantar. Kita kata ke dia mampu tu dah, tak saya kata lagu tu. Nabi tak pernah kata kat orang sumpah mampu dan sebagainya. Kan doa bagi dia dapat hidayah. Satu hari dia dapat hidayah, takkah dia lebih kuat berpegang dengan Islam pada kita lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walladzina takhazu min dunihi awliya Allah hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Dan bermula segala mereka yang ambil daripada lain Allah buat wali, yakni buat pelindung. Contohnya ambil asnam, ambil tokong sebagai pelindung. Allah Ta'ala yang memelihara dan mengawasi atas kerja mereka itu. Ya. Kalau ada orang yang dia tak mau terima Allah sebagai Tuhan dia, dia piduk beriman, piduk percaya, piduk pegang benda-benda lain, nak buat jadi pelindung dia, Allah kata kat Nabi Muhammad, hantar saja susah hatilah dengan puak-puak ni, Tuhan memerhati mereka ni. Dan tiada engkau ya Muhammad yang mengawasi atas mereka itu dengan wakil menghasil tuntutan daripada mereka itu. Kamu Muhammad, kamu tak usah susah hati. Mereka ni buat apa pun, mereka ada di bawah pengawasan aku, Tuhan kata. Tiada atas engkau melainkan hanya menyampaikan sahaja. Kerja kamu pergi sampai Islam kat mereka. Mereka nak ikut, mereka tak ikut, tu bukan kerja kamu. Kita hari ni pun tuan-tuan, kita bukan boleh paksa orang. Tak boleh paksa orang nak suruh orang beriman dengan Tuhan. Tak boleh. Kita hari ni menyampaikan apa yang Allah suruh Nabi sampaikan, kita hari ni sampaikan. Soal hati dia nak terbuka, nak ikut ke apa, itu Tuhan punya urusan. Dan kalau kita ajak dia, dia tak mau ikut kita, serah kat Tuhan. Kalau kita duk ambil kutip yang ni semua tuan-tuan, kecewa, hari-hari kecewa. Kita buat macam-macam kebaikan, macam tu juga duk kena gasak. Kecewa kita ni. Hak kita buat ni hak Tuhan suruh buat, tapi orang hak tak suka kat kita, dia gasak kita hari-hari. Kalau kita nak ambil hati, nak kecewa, duduk di rumah tak buat apa. Nabi kena gasak lagi teruk. Nabi Muhammad SAW kena gasak lagi teruk. Sampai Abu Jahal nak pergi jijak batang tengkok dia. Nabi SAW kebiasaan dia bila semayang, Nabi pergi semayang di belakang makam Ibrahim. Kebiasaan Nabi semayang di situ. Satu hari Abu Jahal mai ke Nabi. Abu Jahal kata dekat Nabi, dia kata aku tak mau tengok kamu semayang di belakang ni. Kamu tahu aku penguasa Makkah ni, dia kata. Semua ada dalam Mekah ni orang aku, mereka turut cakap aku. Aku tak mau hang medut semayang tang ni. Dia kata kat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pula pergi jawab pula sikit ke dia. Nabi Muhammad kata, aku nak semayang di mana aku punya suka.
Sebab bumi ni Tuhan aku punya. Allah, bila Nabi jawab macam tu, telinga catang jadi telinga gajah. Oh, dia kata hang berani jawab. Dia kata hang baik-baik. Abu Jahal pergi kata kat Nabi Muhammad, dia kata hang baik-baik. Semua orang yang ada dalam Mekah ni, semua orang aku. Kalau aku suruh mereka buat hang tentu kena. Lepas tu dia balik pergi ke tempat dia, jumpa kawan-kawan dia, dia terus kata depan kawan-kawan dia. Dia kata kalau lagi sekali Muhammad pergi semayang tempat hak aku kata tak boleh tadi, aku nanti pergi jijak atas batang tengkok dia, biar muka dia penuh pasir. Dia kata. Saja Tuhan nak tunjuk. Selang berapa hari, Nabi semayang tentu. Orang main habak kat dia. Dia pun keluar lah. Ni orang main habak ni suruh bercabar dia lah. Keluar duduk jalan. Pergi tengok Nabi memang duduk semayang belakang makam Ibrahim tu. Pergi angkat kaki dah nak bawa atas tengkok Nabi. Tiba-tiba dia melayah ke belakang. Tangan macam duduk tepih benda. Yang Nabi duduk sujud. Tak tahu apa jadi. Yang dia pergi jadi melayah. Lalu orang main tanya dia, wahai Abu Jahal, apa pasal ni jadi macam ni? Dia kata sesungguhnya di antara aku dan antara Muhammad ni la khandaqan min nar, ada parit yang penuh dengan api. Dia nampak, orang tengok tak nampak, dia nampak melayah ke belakang tepi api. Ada orang Nabi pula dengar dia punya cerita, balik pergi habaqkan Nabi pula, ya Rasulullah, tadi Abu Jahal sikit lagi nak pijak kamu, tiba-tiba dia melayah ke belakang. Orang-orang dia tanya dia pasal apa, dia kata dia nampak ada parit penuh dengan api antara dia dengan kamu. Nabi kata apa? Nabi kata bukan takat tu aja. Nabi kata bahkan ada malaikat tadi duduk ada sebelah tu. Kalau sekiranya dia menghampiri aku lagi sikit, Nabi kata malaikat akan koyak-koyak dia jadi secebis macam petak yang dikoyak. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini bukan cerita dongeng. Itu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tentu boleh rujuk baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Dan seumpama yang demikian itu, wahyu itu kami wahyi kepada engkau wahai Muhammad akan Quran dalam bahasa Arab, supaya engkau bertakut akan penduduk ibu negeri iaitu Mekah dan mereka yang ada di sekelilingnya, yakni sekalian manusia dan seluruh penduduk dunia. Itu dia. Tuhan katakan Nabi Muhammad, tersedup dulilah, kamu sampaikan dakwah yang aku suruh sampai. Orang nak ikut, orang tak ikut, itu bukan urusan kamu. Kamu pergi buat kerja yang aku suruh. Sampaikan risalah Islam ni nombor 1 kepada penduduk Mekah. Selepas tu sampaikan kepada waman haulaha, dan orang yang ada di sekeliling dia daripada penduduk-penduduk dunia yang lainnya. Firman Allah, wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi. Dan engkau bertakut akan manusia tentang hari kiamat, iaitu hari berhimpun manusia yang tiada syak padanya sekali-kali. Dia habaq ke manusia ni satu hari hampa akan hidup balik di padang mahsyar. Semua manusia akan dihimpun di situ. Masa tu tahulah siapa baik, siapa tak baik, siapa betul, siapa tak betul. Firman Allah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu firqah, satu puak daripada mereka dalam syurga, dan satu puak di dalam neraka. Hari itu tahu dua tempat aja, wa imma syurga wa imma neraka. Dua aja. Kita ada atas dunia ni, esok nak pi sama ada syurga atau neraka. Dua aja. Dia kata. Firman Allah, walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Dan jika kehendaki Allah, nescaya jadi Allah akan mereka itu, yakni manusia itu umat yang satu macam, yakni atas agama yang satu, iaitu Islam. Tuhan kata kalau dia nak buat, dia boleh buat, tak ada masalah. Dunia ni semua orang Islam, tak ada masalah. Tuhan boleh buat benda ni. Tuhan boleh bagi jadi semua ni, satu dunia ni macam malaikat, pakat bertasbih, pakat semayang tak berhenti-henti. Tuhan kata kalau nak buat memang boleh buat, tak ada masalah apa. Tapi Tuhan tak buat begitu. Tuhan bagi manusia pilih jalan hidup dia. Dia mau jadi ahlus sa'adah ataupun ahlus syaqawah. Dia nak jadi orang-orang yang dapat janji kebaikan ataupun dia dapat janji azab di hari akhirat. Kamu pilih. Tuhan kata, Tuhan akan takdirkan sesuai dengan pilihan yang kamu buat. Begitu. Firman Allah, walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih.
Dan tetapi memasuk Allah akan mereka yang dikehendaki itu pada dalam rahmat. Sebahagian Tuhan masuk dalam rahmat, dalam syurga. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan bermula segala kapiang itu, tiada bagi mereka itu wali yang memerintah. Dan tiada yang menolong lepas mereka itu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang kafir bila masuk dalam neraka, tak ada siapa yang nanti nak tolong mereka. Amittakhadhu min dunillahi awliya, tetapi ambil mereka itu daripada lain Allah, iaitu asnam, tokong berbuat syirik. Pasal apa yang mereka ni esok masuk dalam kumpulan zalim kena azab? Pasal atas dunia Tuhan duk ada, tak mau nak terima, pergi ambil tokong buat Tuhan. Fallahul wali, maka Allah itu ialah Tuhan yang dapat tolong segala orang mukmin. Wa huwa yuhyil mauta, dan dialah Tuhan yang menghidup segala orang yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Tuhan atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Dia nak berhenti ni, dia kena sampai stesen dia, kan? Jadi kita pun kadang-kadang lemah juga. Bila pekat duk angkat jam, tengoklah apa. Ya, kita pun susah hati kat, kita pun duk tengok jam juga. Duk nampak kan. Takut saat ni orang kata pula, dah lah dia main lambat, dia buat konti lewat pula. Kan? Jadi kalau kata tu saya minta maaf lah. Kerana saya main lambat, tuan-tuan kata ke saya. Kemudian yang satu pengumuman, kuliah kita minggu 3. Kita tunda ke minggu last sekali, berapa hari bulan? 30 hari bulan. Kuliah yang akan datang pindah ke 30 hari bulan. Saya ada hal masa seminggu. Kemudian kepada tuan-tuan yang ikut kuliah saya, kita pindah seminggu tu. Seminggu. Masjid Seberang Jaya pun kita turun berapa hari bulan tu jadual. Masjid Seberang Jaya 14 hari bulan pindah 28. Masjid Tikam Batu 15 pindah 29. Taman Krian 16 pindah P30. Masjid Badui 18 pindah 25. Jadi seminggu tu tak ada. Minggu 28, 29, 30 tu kuliah minggu 3 turun pergi. Tolong bagi kawan-kawan. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la takunu illa fi mu'min, as-samtu wa huwa awwalul ibadah, wat-tawadhu' wa zikrullah ta'ala wa qillatus syarr
atau kama qala. Maksud dia Nabi SAW bersabda, kata Nabi ada 4 perkara. Yang 4 perkara ini tidak terdapat melainkan kepada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya orang itu orang yang beriman, ada 4 tanda pada dia. Yang pertama, kata Nabi SAW, as-samtu, diam. Tanda-tanda orang itu orang yang beriman, as-samtu, diam. Tidak banyak cerita, tidak banyak cakap, dan diam itu wa huwa awwalul ibadah, ibadah yang pertama-tama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam itu sudah dikira sebagai satu ibadah. Yang kedua, tanda seseorang itu beriman, kata Nabi SAW, wat-tawabu', tawabu' ataupun rendah diri. Tidak sombong di depan Allah dan tidak sombong di depan manusia. Sentiasa merendahkan diri dan menghina diri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak angkuh, tidak takabur di dalam cakap dan gerak-geri dia. Yang ketiga, tanda seseorang itu beriman, kata Nabi SAW, wa zikrullah ta'ala, lidah dia sentiasa berzikir pada Allah, hati dia sentiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang yang beriman. Lidah tidak pernah digunakan untuk buat benda-benda yang Tuhan tak suka. Sebaliknya lidah itu sentiasa dipaksa supaya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebut perkara-perkara yang boleh membuatkan dia dan orang lain ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempatnya, wa qillatus syarri, sedikit jahat di dalam diri. Jahat ni kok mana pun ada dalam diri kita. Tak banyak, sikit. Jahat mesti ada. Maka orang yang beriman ialah orang yang boleh mengurangkan jahat dalam diri. Kalau satu orang tu mendakwa dia tidak pernah jahat sama sekali, dakwah itu bohong. Tidak ada manusia biasa yang tidak ada jahat dalam diri. Kok mana pun tak banyak sikit. Buruk sangka dekat orang, itu jahat. Ingat tak baik pada orang, itu jahat. Buruk sangka pada Allah, itu jahat. Menghina orang, itu jahat. Riak di dalam melakukan amalan, itu jahat. Ujub dengan amalan yang kita buat, itu jahat. Yang semua benda tu kadang-kadang manusia macam tak boleh lari, macam tak boleh elak daripada dia. Mana-mana orang yang boleh kurangkan benda-benda tu, kurangkan buruk sangka pada orang, kurangkan buruk sangka pada Allah, kurangkan ingat tak baik kepada mana-mana orang, kurangkan riak dalam diri, kurangkan ujub di dalam melakukan ibadah, maka orang-orang yang macam ini tergolong dalam golongan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, atau kama qala. Maksud dia, sabda Nabi, di antara tanda baiknya Islam seseorang manusia. Cuba tengok bahasa yang Nabi guna. Nabi kata min husni islamil mar'i, di antara tanda baik Islam seseorang manusia. Maknanya dalam masyarakat kita, dalam dunia kita ni orang Islam ramai.
Tapi ada orang Islam baik, ada orang Islam yang tidak baik di sisi Allah. Nabi sebut dalam hadis dia, min husni islamil mar'i, di antara tanda baik Islam seseorang manusia, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan benda yang tidak penting bagi dia. Hidup sibuk mengumpat orang, tak ada penting apa bagi kita. Hidup buruk sangka dekat orang, tak ada penting apa dekat kita. Hidup sibuk dengan benda-benda yang bukan urusan kita, tak ada penting apa dekat kita. Maka kita tinggalkan benda-benda yang tidak memberi manfaat pada kita, itu tanda Islam kita baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Luqmanul Hakim, pernah orang tanya dia. Siapa tanya dia, wahai Luqman, bagaimana cara kita nak tunaikan apa yang disebut oleh Nabi tadi ni? Nabi SAW dah sebut benda-benda tu, dan Nabi-Nabi yang sebelum dulu pun sebut benda-benda yang macam tu. Sejak daripada Nabi Adam AS lagi sudah pesan kepada umat dia benda-benda yang macam ni. Tanda baik kita tinggal benda yang tidak penting bagi kita. Orang tanya Luqmanul Hakim, macam mana kita nak buat diri kita boleh tinggal benda yang tak penting bagi kita? Kata Luqmanul Hakim, sidqul hadis wa ada'ul amanah wa tarki ma la ya'mini. Kata Luqmanul Hakim, cara dia yang pertama sekali sidqul hadis, cakap bagi betul. Cara kita nak jadikan diri kita ni orang baik, Islam kita Islam yang baik, macam mana cara? Yang pertama, Luqmanul Hakim pesan sidqul hadis, cakap bagi betul. Jangan cakap belik-belik, jangan cakap bohong orang, jangan tipu orang, jangan guna apa yang Tuhan bagi dekat kita ni untuk merosakkan diri kita sendiri. Cakap bagi betul. Dalam apa keadaan pun bercakap benar. Sahabat Nabi, berlaku pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat yang kuat minum arak. Sehingga kan dia rasa dia tak boleh dah hidup tanpa minum arak. Bila turun ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa arak itu ada manfaat dan ada mudaratnya. Arak itu ada baik dan ada buruk dia. Sahabat-sahabat masih minum arak lagi. Turun ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya orang Islam tidak minum arak ketika nak sembahyang. Maka sahabat pada masa itu bila dekat waktu sembahyang pakat berhenti, tak minum arak. Sehingga kan sembahyang ditunaikan dalam keadaan fikiran mereka waras. Bila turun ayat yang ketiga yang menjelaskan arak itu diharamkan secara total. Tak boleh minum dah, sikit pun tak boleh dah. Arak haram. Sahabat yang sudah ketagih arak susah. Mereka pergi jumpa Nabi SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, kami tak boleh berhenti dah daripada arak ni. Ada ke tidak jalan lain yang boleh kami ikut, yang boleh kami ambil, supaya kami kekal sebagai orang Islam, di samping kami minum juga arak. Nabi kata tak ada. Tak ada jalan lain kerana dengan turunnya ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dengan turun ayat ni arak haram, tak ada tolak ansur lagi dah. Nabi kata dekat dia ada satu cara untuk kamu berhenti minum arak. Satu cara. Apa dia cara tu? Kata Nabi SAW, sidqul hadis, kamu kena bercakap benar. Sahabat tak faham. Apa kena mengena di antara minum arak, nak berhenti minum arak dengan bercakap benar?
Sahabat tak faham. Nabi kata kalau kamu betul-betul nak berhenti minum arak, kamu mesti bercakap benar. Dia pun mengaku. Nabi kata walau bagaimanapun selain daripada cakap benar, mula daripada hari ini kamu kena berhenti minum arak. Kamu kena mengaku di depan aku bahawa kamu tak mau lagi dah minum arak. Kamu kena cuba. Dia mengaku depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku berjanji aku akan cuba untuk tidak minum arak. Dia pun balik. Esok bila jumpa Nabi, Nabi panggil dia. Nabi tanya dia, daripada kemarin kamu jumpa aku, kamu berjanji dengan aku, sampai hari ini kamu jumpa aku pula, kamu minum arak ke tidak? Bila Nabi tanya macam tu dekat dia, dia nak jawab lagu mana? Dia minum. Lepas dia janji depan Nabi tu, lepas tu dia minum. Dia tak boleh tahan ketagih dia minum. Tiba-tiba jumpa Nabi, Nabi tanya dia, kamu minum arak ke tidak? Dia serba salah. Dia nak jawab dia minum, dia malu dekat Nabi. Dia nak kata dia tak minum, dia dah janji depan Nabi, dia tak mau bohong. Dia nak cakap benar. Dia serba salah. Nabi kata, kamu kena ingat, kamu dah berjanji kamu akan bercakap benar. Dia kata, saya minum ya Rasulullah. Dia mengaku saya minum tu, muka dia merah padam. Muka dia merah padam, malu dekat Nabi. Nabi ni sahabat semua segan dekat dia. Nabi ni sahabat, kalau sekiranya sahabat tu tak jujur, bila jumpa Nabi nak tengok muka Nabi pun tak sanggup. Itu Nabi. Kalau sahabat tu sahabat yang tak jujur, yang tidak benar, bila dia jumpa Nabi, dia nak tengok Nabi tu pun dia segan. Maka bila dia beradab dengan Nabi, Nabi tanya dia, kemarin lepas kamu berjanji depan aku, sampai lah ni kamu jumpa aku, dalam masa tu kamu minum arak ke tidak? Merah padam muka dia. Nabi kata, ingat, kamu sudah janji, kamu nak cakap benar. Dia kata, aku minum ya Rasulullah. Nabi golek kepala. Nabi tak kata apa. Nabi golek kepala, Nabi tepuk belakang dia. Nabi kata, cuba lagi. Balik ke rumah. Bila dia main ketagih dia tengok arak tu, ayat-ayat duk motik, cerit-cerit. Dia nampak muka Nabi. Dia nampak muka Nabi, dia duk fikir, esok jumpa Nabi pula aku nak kata apa. Akhirnya dengan berbekalkan kekuatan itu dan berbekalkan malu dia dekat Nabi itu, akhirnya dia berhenti arak. Kerana tak sanggup bila jumpa Nabi, Nabi tanya, Aisyah rokok pula dah. Di situ dia. Nabi tanya dia, hang minum arak ada? Dia tak boleh jawab. Jadi dia diletakkan di antara dua simpang, sama ada nak terus menjadi sahabat Nabi dan berhenti minum arak, ataupun berhenti daripada jadi sahabat Nabi dan terus minum arak. Pilih. Kamu nak Nabi atau kamu nak arak? Sahabat yang masuk Islam di tangan Nabi, yang ditarbiyah oleh Nabi, yang hidup sama dengan Nabi, mereka susah untuk tinggal janji setia mereka dengan Nabi. Maka akhirnya sahabat dengan kekuatan itu berhenti minum arak. Penting, cakap benar ni cukup penting. Kita dalam sejam tak tahu berapa kali kita bohong. Dalam sejam bersembang dengan kawan tu, dalam sejam tu tak tahu berapa banyak kita berbohong. Maknanya bercakap benar yang menjadi teras kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak boleh buat hari ini. Nabi Muhammad ada 4 sifat yang wajib bagi dia. Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. 4 ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi siddiq, benar. Nabi tak pernah cakap bohong dalam hidup dia, tak pernah. Bohong ini Nabi tak pernah buat dan Nabi tak reti nak bohong. Amanah, Nabi seorang yang amanah, tak pernah buat khianat pada siapa-siapa. Tabligh, Nabi sentiasa menyampaikan risalah Islam. Nabi tidak sembunyi satu benda pun yang Allah suruh dia sampaikan.
fatanah. Nabi SAW seorang yang bijak. Jauh sekali Nabi daripada sifat jahil dan bodoh. Di antara kekuatan Nabi ada pada 4 sifat ini. Bermakna Nabi Muhammad SAW seorang yang siddiq, seorang yang benar, tidak pernah bohong. Orang yang ikut Nabi juga mesti benar, tak boleh cakap bohong. Dalam apa keadaan bercakap benar? Luqmanul Hakim sebut, kata dia sidqul hadis. Yang pertama, kita mesti benar bila bercakap. Yang kedua, wa adaul amanah. Orang Islam mesti tunaikan amanah. Yang kita dengar malam ini amanah, mesti kita sampaikan dekat orang lain. Dekat anak kita, dekat isteri kita, dekat kawan kita, dekat sesiapa juga kita kena sampaikan benda ni. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi, benda tu mesti kita sampaikan pada orang lain. Dekat anak kita, kita kena pesan, abang jangan cakap bohong. Adik jangan cakap bohong. Biasakan benda tu ditanam dalam diri anak-anak kita, jangan cakap bohong. Itu amanah yang kita terima malam ni. Yang amanah itu mesti kita tunaikan, mesti kita sebarkan kepada orang semua. Wa tarki ma la ya'nini. Kata Luqmanul Hakim, yang ketiga, kita mesti tinggalkan apa yang tidak penting bagi kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, khamsun la takunu fil munafiq. Al-fiqhu fid din, wal-wara'u bil-lisan, wat-tabassumu fil wajhi, wan-nuru fil qalbi, wal-mawaddatu fil muslimin. Atau kama qala. Sabda Nabi SAW, ada 5 perkara. Yang 5 perkara ataupun 5 sifat ini tidak ada pada orang munafik. Orang munafik tak ada 5 benda. Sifat ni tak ada dekat orang munafik. Maknanya kalau sekiranya benda-benda ni ada pada kita, alhamdulillah. Tapi kalau benda yang nak disebutkan ni tak ada pada kita, kita orang munafik benar. Apa dia? Kata Nabi SAW, yang pertama, al-fiqhu fid din. Itu satu. Faham tentang agama. Satu. Orang munafik dia tak faham agama dia. Dia tak faham. Dia diberitahu tentang agama, tapi dia buat ikut suka dia. Agama yang disampaikan pada dia, dia tak faham. Sehingga menyebabkan dia buat apa yang dia suka, dia tak buat apa yang Allah dan Rasul suka. Munafik tidak faham agama. Orang mukmin dia faham agama. Yang kedua, wal wara'u bil lisan. Dia sentiasa wara', berhati-hati bil lisan, dengan lidah dia. Orang munafik dia tak jaga lidah dia. Bohong duk di mulut. Bercakap dusta amalan hari-hari. Ini munafik. Orang yang beriman, lidah dia ada wara'. Wara' maksudnya lidah yang wara', lidah yang bila nak bercakap berhati-hati. Dia nak sebut tu, dia fikir dulu, dia timbang dulu, dia cuba andaikan apa jadi kalau sekiranya dia bercakap benda ni, baru dia bercakap.